Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Yang dihormati Dr. Nan Zakiah binti Megat Ibrahim selaku pensyarah subjek Teori Komunikasi kod subjek SCCA 1023. Kami dari Kumpulan 8 akan membuat pembentangan tugasan 2 berkumpulan. Tajuk yang kami pilih kali ini ialah berkenaan dengan teori perkembangan kognitif. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan dari Kumpulan 8. Yang pertama, saya sendiri Mustaqim Memang Ali, nombor matrik 290200. Yang kedua, Lokman Hakim bin Syari, nombor matrik 290376. Yang ketiga, Azwan bin Amiruddin, nombor matrik 290108. Yang keempat, Kilat Anak Atil, nombor matrik 290373. Dan yang terakhir, Nur Afini binti Alatin, nombor matrik 290428. Baik, izinkan saya meneruskan berkenaan pengenalan teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif ialah satu bidang pengajian dalam bidang neuroscience dan psikologi yang memfokuskan kepada perkembangan kanak-kanak dari segi memproses maklumat, sumber konsep, kemahiran beradaptasi, pembelajaran bahasa dan aspek perkembangan otak dan psikologi kognitif yang lain berbanding dengan sudut pandangan orang dewasa. Dengan kata lain, perkembangan kognitif ialah kemunculan kebolehan berfikir dan memahami. Sejarah teori perkembangan kognitif yang dicetuskan oleh Giant Piaget adalah kuasa utama dalam penemuan kajian lapangan ini, membentuk teori perkembangan kognitif beliau sendiri. Piaget mempunyai 4 peringkat perkembangan kognitif yang terdiri daripadanya ialah sensori motor, praoperasi, operasi konkret dan operasi formal. Banyak dakwaan teori sejak itu tidak lagi disukai secara amnya masih diterima pada hari ini. Selain itu, banyak fenomena yang ditemuinya seperti objek kekal pada masa bayi dan pemeliharaan pada kanak-kanak usia sekolah menarik minat penyidik semasa itu. Kontroversi utama dalam perkembangan kognitif ialah alam vs aswan atau nativisme lawan empirisme. Isu lain ialah bagaimana budaya dan pengalaman sosial berkaitan dengan perubahan perkembangan dalam pemikiran. Sekian, saya serahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Hakim bin Syari, nombor 2900376 akan menyambung perbincangan Encik Mustaqim. Terima kasih Encik Mustaqim. Saya akan menyambung perbincangan tentang sistem teras kognisi spekulasi. Yang pertama adalah ahli empiris mengkaji bagaimana kemahiran ini boleh dipelajari dalam masa yang singkat. Perbahasan adalah mengenai sama ada sistem ini dipelajari oleh peranti, pembelajaran tujuan umum atau kognisi khusus domain. Seterusnya adalah penyelidik yang mengemukakan satu set yang dipanggil domain trust, mencadangkan bahawa kanak-kanak adalah kepekaan semula jadi kepada jenis corak maklumat tertentu yang biasa disebut termasuk nombor, ruang, esensialisme, pemerolehan bahasa. Teori perkembangan kognitif Piaget. Jean Piaget 1896 sehingga 1980 percaya bahawa manusia bergerak melalui peringkat pembangunan yang membolehkan mereka berfikir dengan cara baru yang lebih kompleks, iaitu di peringkat sensori motor, lahir hingga sebulan, 1 hingga 4 bulan, 5 hingga 8 bulan dan 8 hingga 12 bulan. Bagaimana Piaget membangunkan teori ini? Piaget telah bekerja di Institut Binet pada tahun 1920-an, di mana tugasnya adalah untuk membangunkan versi Perancis soalan mengenai ujian kecergasan Inggeris. Dia menjadi tertarik dengan alasan kanak-kanak memberikan jawapan yang salah kepada soalan yang memerlukan pemikiran logik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Kilat Anak Atil, nombor matrik 290373. Saya akan bentangkan tentang konsep teori perkembangan kognitif. Konsep adalah ejen asas kerja intelek. Konsep dilihat sebagai penyulingan pengalaman deria dan penghubung penting antara input, luaran dan tingkah laku terang-terangan. Konstruk mental, konkret, konsep abstrak, konsep dan perkataan. Seterusnya, induksi dan perubahan konsep. Seseorang kanak-kanak yang mempelajari sesuatu konsep seperti anjing akan memperoleh konsep yang sama seperti orang dewasa.
dalam mempunyai sambungan yang sama untuk kedua-dua kanak-kanak dan orang dewasa. Walau bagaimanapun, konsep orang dewasa dan kanak-kanak sudah pasti akan berbeza. Walaupun begitu, konsep orang dewasa akan merangkumi lebih banyak maklumat tentang ciri anjing, hubungan mereka dengan spesies lain dan sebagainya. Peranan induksi adalah untuk membenarkan generalisasi maklumat baharu di luar kejadian yang maklumat itu diperolehi. Yang pertama, sistem memori. Kedua, tahap konkret. Tiga, tahap identiti. Keempat, tahap penggelasan. Dan terakhir, peringkat formal. Seterusnya, andaian idea teori perkembangan kognitif. Andaian utama teori kognitif ialah pemikiran adalah penentu utama emosi dan tingkah laku. Pendekatan kognitif untuk pembelajaran percaya bahawa proses mental dalaman boleh dikaji secara saintifik. Seterusnya, teori dan andaian pembelajaran Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah berdasarkan 6 andaian. Andaian yang pertama iaitu kanak-kanak adalah pelajar aktif dan pelajar yang bermotivasi. Kajian saintifik mendapati bahawa kanak-kanak secara aktif meneroka persekitaran mereka dan secara naluri mencari maklumat baru. Yang kedua, kanak-kanak membina pengetahuan baru melalui pengalaman mereka. Pengetahuan dicipta melalui pengalaman dan membandingkan pengalaman dengan skema yang sedia ada. Seterusnya, pembelajaran berlaku melalui asimilasi dan akomodasi skema. Maklumat sama ada disimilasikan ke dalam skema sedia ada, menampung skema sedia ada atau mencipta skema baharu sepenuhnya. Seterusnya, yang keempat, pengetahuan dicipta melalui pengalaman dan interaksi yang berlaku dalam persekitaran seseorang. Interaksi ini mungkin berlaku dalam interaksi sosial, pengalaman dengan objek fizikal atau banyak cara lain. Yang kelima, orang ramai bermotivasi untuk terus mengembangkan asas pengetahuan mereka melalui keinginan keseimbangan kognitif. Keadaan keseimbangan kognitif berlaku apabila persekitaran fizikal seseorang sepadan dengan asas pengetahuan mereka. Yang terakhir ialah peringkat-peringkat perkembangan kognitif berlaku secara semula jadi dan naluri. Dengan cara seperti peringkat, tidak ada keperluan atau cara untuk mengajar atau mengajar dan memaksa mereka ke peringkat perkembangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kilat. Saya Azwan bin Amiruddin, nombor metrik 290108, akan menerangkan berkaitan relevan teori dengan realiti atau keadaan komunikasi semasa dalam konteks organisasi awam atau korporat. Memfokuskan secara eksklusif pada tanggapan asimetri maklumat dan konflik kepentingan yang dijanakannya, tidak menawarkan analisis proses penciptaan nilai. Berminat hanya dalam bahagian nilai, kerja ini oleh itu mengaburkan dimensi produktif pembinaan nilai oleh syarikat dan tidak memberi tempat mereka kepada tuas seperti kecekapan, pengetahuan, inovasi dan pembelajaran yang kelihatan memainkan peranan penting dalam penyelidikan sumber penciptaan nilai yang lebih kompetitif dalam cara yang mampan. Teori kognitif memberi tumpuan terutamanya kepada penciptaan pengetahuan dalaman daripada pembelajaran organisasi. Organisasi itu dilihat sebagai repositori pengetahuan, bukan hanya sebagai hubungan kontrak. Dalam konteks pendekatan kognitif kepada tatbik usus, pengoptimum kos kognitif adalah tunjang utama untuk penciptaan nilai. Teori kognitif memberi tumpuan terutamanya kepada penciptaan pengetahuan dalaman daripada pembelajaran organisasi. Dalam hal ini, perlu dinyatakan bahawa prestasi dilihat sebagai lebih kepada kebolehan seorang pemimpin untuk membayangkan, berinovasi, menerima peluang pelaburan baru dan bertindak ke atas persekitaran sedemikian rupa untuk menstruktur semula proses sedia ada. Kemunculan model takbir urus yang diperluaskan kepada batasan kognitif
Model itu datang daripada ciri penjelasannya. Model ini berusaha untuk menerangkan kejayaan jangka panjang organisasi dan khususnya mengapa sesetengah organisasi mempunyai jadual yang lebih menguntungkan daripada orang lain. Saya serahkan kepada Afni. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Nur Afni binti Alatin, nombor metrik 290428. Saya akan membentangkan kritikan terhadap teori. Teori ini mempunyai beberapa kelemahan, termasuklah melebih-lebihkan keupayaan remaja dan meremehkan keupayaan kanak-kanak. Seterusnya, mengabaikan faktor interaksi budaya dan sosial dalam perkembangan kondisi dan keupayaan berfikir kanak-kanak. Dari segi pendekatan metodologi pula, teori ini mempunyai beberapa masalah etika dan berat sebelah semasa beliau mengkaji anak-anaknya sendiri. Ujar utama pengkritik ialah Piaget menerangkan tugasan dengan istilah yang mengelirukan dan abstrak serta menggunakan tugas yang terlalu sukar. Pada asasnya, Piaget di bawah anggaran kebolehan kanak-kanak Ward 2008 menyelidik mendapati kanak-kanak kecil berkebolehan dan boleh berjaya dalam bentuk tugasan yang lebih mudah yang memerlukan kemahiran yang sama. Seterusnya, kesimpulan. Penyelidikan ke dalam perkembangan kognitif telah menunjukkan bahawa minda bukan sahaja terbentuk mengikut pelan tindakan yang seragam dan intelek semula jadi, tetapi melalui gabungan faktor yang mempengaruhi. Contohnya, jika kita inginkan anak-anak menguasai bahasa, kita hendaklah menumpukan perhatian pada kesedaran fonemik sejak dari awal. Peringkat paling umum, teori Piaget tertumpu kepada perkembangan kecerdasan kerana penyelesaian kanak-kanak terhadap persekitaran. Selain itu, Piaget mengenal pasti 3 proses asas perkembangan kanak-kanak. Ianya seperti asimilasi, akomodasi dan keseimbangan. Selain itu, gambaran umum Piaget menerangkan 4 peringkat utama. 1. Sensory motor sejak dari lahir sehingga 2 tahun. Kedua, operasi sejak 2 tahun hingga 7 tahun. Dan ketiga, operasi konkret sejak 7 tahun hingga 11 tahun. Dan akhir teori perkembangan kognitif Piaget ialah operasi formal, iaitu 12 tahun dan ke atas. Sekian, terima kasih.